wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, tuan-tuan barisan rezeki masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ini kita tengok lagi pada surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat yang ke-14. Saya akan baca ayat 14 sehingga ayat 17. Tuan-tuan, puan-puan ikut kuat-kuat. Ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tad'ul yawma suburan wahida wad'u suburan katsira. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-14 surah Al-Furqan yang berbunyi, La tad'ul yawma suburan wahida wad'u suburan katsira. Lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kamu menjerit-jerit meminta pada hari ini sejenis kebinasaan sahaja, tetapi mintalah kebinasaan sebanyak-banyaknya, kerana azab yang menunggu kamu di sini banyak jenisnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, keadaan orang kafir di dalam neraka apa yang kita sebut sebelum ni? Neraka Sa'ir. Bila dia orang ni duduk dalam neraka Sa'ir. Kenapa dia orang ni duduk dalam neraka Sa'ir? Kerana dia orang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak percaya dengan hari kiamat, tak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa dia lebih bijak, dia ada bukti-bukti yang mengatakan bahawa tidak akan berlakunya hari kiamat.
Dia kata orang yang duk cerita pasal hari kiamat ni semuanya dah mati. Kan? Semua dah mati, tapi alam ni, dunia ni tak ada apa pun. Dunia ni kekal. Kan? Tak ada, orang kata, tak ada kehancuran dunia. Langit pun tak ada kehancuran, bintang-bintang matahari tak ada kehancuran. Yang hancur ni orang je. Jadi dia kata tak ada kiamat. Ini antara ayat-ayat ataupun perkataan yang dikeluarkan oleh orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Maka mereka ini ditempatkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka sa'ir. Jadi Allah kata, bila mereka ni berada dalam neraka sa'ir, pada ayat yang ke-14, oleh kerana dahsyatnya seksaan dalam neraka sa'ir ni, ya Allah, maka mereka meminta kepada kebinasaan. Lalu Allah kata pada ayat ke-14, la tad'ul yauma subura, jangan kamu minta kebinasaan. Apa maksud kebinasaan ni? Kematian. Dia orang minta mati, tuan-tuan, bila duduk dalam neraka ni. Sebab apa? Sebab tak tahan sangat dengan seksaan api neraka. Neraka sa'ir yang kita bicara pada pertemuan yang lepas ialah satu neraka yang mempunyai azab yang sedang beratur. Azab yang sedang beratur. Tunggu. Lepas satu azab ni datang azab yang kedua. Lepas azab kedua, azab ketiga. Azab keempat, azab kelima. Kalau tuan-tuan bekas askar lah, bekas tentera, kita PT pagi tu, PT pagi, kan? Training, physical training, jasmani. PT pagi tu, kita tak PT satu jenis. Mula-mula buat regangan. Yang kedua, PT 10. Lepas PT 10, macam-macam lah. Plus support lah, kan? Lepas tu berlari lah. Tu dia punya apa? Turutan aktiviti masa PT pagi. Dalam neraka sa'ir ni macam tu lah. Sekejap seksa macam ni. Yang kedua bakar, yang ketiga pukul, yang keempat bagi minum air neraka tu, kan? Yang kelima berterusan. Dahsyatnya. Bila dah dahsyat sangat, tuan-tuan, ya Allah, dia orang ni minta mati. La tad'ul yauma suburan wahida. Allah kata jangan kau minta satu je mati, minta banyak tak apa, mati. Kan? Sebab apa? Sebab azab terlalu banyak. Allah kata apa? Wad'u suburan kasira. Dan melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Kan? Allah, tuan-tuan, usahakan neraka, belum neraka lagi, dunia pun dah tak larat dah, tuan-tuan. Saya tengok dalam video, ada seorang tu, orang kira bagus lah dia, kan? Badan berketul-ketul ni, tuan-tuan. Badan berketul-ketul. Masa tu tak silapnya dia tak pakai baju kot, lelaki. Lepas tu ada dengan apa? Ada dengan belt, tali pinggang yang ni, wrestling punya. Orang Melayu kan. Bukan orang putih. Kan? Badan dia memang sedap gila. Kan? Berapa kali dah menang pertandingan tu sampai ada tali pinggang dia tu, kan? Berapa stage dah, berapa stage dia dah naik tu. Dia kata apa? Tuan-tuan boleh tengok. Saya tapi tajuk tak ingatlah, dalam YouTube ada. Dia kata badan betul bertumbuk, kan? Dengan orang atas pentas dan sebagainya tu dah kuat dah. Rasa dah hebat dah. Macam-macam dah. Dengan badan betul-betul ni rasa dah hebat dah. Allah bagi sakit gigi je. Hancur habis lain. Tak boleh buat apa dia kata. Sakit gigi je kena. Kan? Sakit gigi tu, dia bukan sakit gigi je. Datang sakit kepala, sakit bagai-bagai, tuan-tuan. Dah tak tahan dah. Tak ada guna dah badan betul-betul. Bukan kata badan betul-betul tu boleh tahan sakit gigi tu. Tak boleh.
Ni atas muka bumi, baru sebatang sakit gigi Allah bagi. Kan? Dah merana dah. Kan? Dalam neraka sa'ir kena bakar tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebelum ni kita dah diberi kefahaman contoh berapa lama kita boleh sentuh kuali panas. Kuali panas tu berapa lama? Tengah minyak dia mendidih tu, kan? Dalam tu kita boleh sentuh berapa lama tu? Allahu Akbar. Sekejap je, tak sentuh tu dah menggelupur dah, lari dah tangan kita. Kan? Dah tangan kita jadi apa dah tu? Dah menggelembung tu kan? Sentuh, tersentuh je. Bukan kata pegang lama, tersentuh je. Dah menggelembung lah. Itu kuali atas muka bumi. Dalam neraka sa'ir, ya Allah, neraka tuan-tuan, seksaan yang tak pernah kita lihat atas muka bumi. Ini hanya gambaran nak bagi faham je. Tapi suasana berlaku yang sebenar lagi dahsyat, jauh daripada apa yang kita bayangkan. Jadi meraung-raung ahli neraka tuan-tuan. Meraung-raung ahli neraka minta apa? Minta kematian. Allah kata tak payah minta satu kematian, mintalah banyak-banyak. Sebab banyak lagi azab yang bertalu-talu akan datang ni. Kan? Tak berhenti, tak ada masa rehat tuan-tuan. Saya ingat askar ni pun kalau PT pagi tu, PT sampai pukul 12 tengah hari, lari orang tuan-tuan. Kan? Kalau tak berhenti. Ini dalam neraka lagi ya. Nak lari tak boleh dah. Terpaksa duduk tuan-tuan dalam tu. Minta kematian. Boleh mati tak? Ada mati tak dalam neraka? Tak ada dah tuan-tuan. Mati tu benda yang paling sakit. Dia dah rasa dah. Semua manusia dah rasa dah mati. Sebab duduk dalam, dah berada di akhirat. Tapi dia minta lagi mati. Sebab tak tahan dengan api neraka. Dahsyat sangat api neraka. Kalau zaman sekarang atas muka bumi ni, orang tak tahan dengan ujian dunia ni, orang bunuh diri. Bunuh diri tu sebab apa? Sebab dia tak rasa lagi mati. Masa bunuh diri tu baru dia rasa sakit mati. Nak tarik balik tak boleh dah. Kan? Nak tarik balik tak boleh dah. Hak minum racun tu, kan? Contoh minum racun, masa dia dah menggelupur tu, dia rasa sakit, dia nak tarik balik tu, kan? Tak boleh dah tuan-tuan, tak ada jalan je. Sakit yang amat nak mati ni, tapi duduk dalam neraka minta mati balik, kan? Sebab dahsyatnya neraka sa'ir. Allahu Akbar. Kemudian Allah Ta'ala bila membicarakan tentang azab neraka, lalu Allah bawa kepada kita benda yang berlawanan dengan azab neraka. Pada ayat 15 Allah kata, "Qul azalika khairun am jannatul khuld." Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir ni, azalika khairun, adakah azab neraka sa'ir itu lebih baik, am jannatul khuld, ataupun syurga yang kekal abadi yang lebih baik. Jadi Allah bagi dua pilihan. Nak neraka ke nak syurga? Nak neraka ke nak syurga? Kalau neraka dah diceritakan bagai-bagai dah keadaan dalam neraka yang cukup menakutkan. Pada pertemuan lepas saya bagi tahu buah zakum pada tuan-tuan. Keadaan buah zakum tu belum makan lagi, kan? Allah sebut apa? Ka'annahu ru'usus syayatin. Seolah-olah buah zakum itu adalah kepala setan. Kita tengok buah zakum tu dah menyeramkan, menakutkan, belum makan lagi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Macam orang zaman sekarang, dia buat makanan, nasi itu lauk apa dia buat, dalam tu dia buat decoration tu macam hantu, muka hantu, ada mata,
telur 2 biji tu dia buat mata, lepas tu sayur-sayur lain tu dia buat mulut, buat hidung, tapi menakutkan. Kita tengok tak selera nak makan, tuan-tuan. Tengok hak tu pun dah tak selera nak makan, sebab rupa hantu makanan kita. Hak ni dalam neraka ni, Allahu Akbar, lagi dahsyat. Jadi Allah tanya, Allah bagi tahu pada Nabi, tanya pada orang-orang kafir ni, nak neraka ke? Agak-agak neraka ke lebih baik ataupun syurga yang kekal abadi? Allahu Akbar. Allah kata apa? Am jannatul khuld, ataupun syurga yang kekal abadi, allati wu'idal muttaqun, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, janji-janji ni saya dah sebut dah sebelum ni. Janji ni, kalau kita manusia berjanji, belum tentu lagi kita boleh tunaikan janji kita. Ada je halangan. Okay, kita malam ni kita buat mesyuarat pukul 8 malam. Ada je orang yang tak boleh lah malam ni, ada kerja, hak ni terlibat bagai-bagai, hak ni kena hantar anak, hak ni tak boleh mari, sakit. Itu bila kita berjanji sama kita, kan? Ada je benda halangan yang tak boleh kita laksanakan. Tapi bila Allah yang janji, tak ada orang yang boleh halang janji Allah Ta'ala. Allah pasti akan buat janji dia. Dan janji kepada orang-orang yang bertakwa adalah syurga yang kekal abadi. Syurga yang kekal abadi. Dalam menguraikan ayat ini, tuan-tuan, Imam Syarawi dia bagi tahu manusia ni dia ada malakah. Malakah ni kecenderungan semula jadi. Kecenderungan semula jadi. Dia panggil apa? Macam sikap. Hak ni, si A ni suka sembahyang, si B suka buat maksiat. Macam mana tu? Dia panggil apa tu bahasa kita? Dia ada minat masing-masing. Manusia ni ada minat masing-masing. Ada minat kepada benda yang baik, ada minat kepada benda yang tak baik. Ada orang dia minat bab kereta, enjin kereta. Ada orang minat bab mancing. Ada orang minat bab mendaki. Tak boleh tengok gunung-gunung, bukit-bukit ni, meleleh air liur, kan? Nak mendaki je kerja dia, kan? Ada orang jenis macam tu. Allah dah buat macam tu. Jadi manusia ni, kata Imam Syarawi, dua minat utama dia orang ni. Satu minat benda baik, satu minat benda tak baik. Kita kena sentiasa minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah pemudahkan urusan kita untuk kita cenderung melakukan benda-benda yang baik. Sebab antara tanda-tanda ahli neraka ni, dia mudah untuk nak buat benda-benda maksiat. Jadi senang bagi dia, tak ada masalah. Tak sembahyang, relax, kan? Buat fitnah orang, biasa. Tak fitnah orang, demam. Kena buat fitnah orang dulu, kan? Ada orang macam tu. Ada orang tak boleh kena sembahyang, kena derma. Saya tengok dalam TikTok ada wanita, seorang perempuan, dia duk bagi dekat orang-orang ni, pekerja sampah apa ni, RM100 seorang. Hari-hari tengok dia buat macam tu. Sekali bagi tu bukan seorang dua dia bagi. Maknanya beratus, 500-600 dalam tangan lah sekali dia bagi tu, kan? Hari-hari, tuan-tuan, bagi. Itu orang yang Allah bagi kecenderungan. Kecenderungan kepada dia untuk nak menderma, rajin menderma. Dalam orang yang rajin menderma ni, ada pula orang yang amat kedekut, kan? Jadi tuan-tuan, kita kena berdoa pada Allah Ta'ala supaya kita ni lebih cenderung kepada benda yang baik, lebih suka kepada menderma. Kita tak suka kepada kedekut. Sebab apa? Sebab orang yang baik ni, wa'idal muttaqun, syurga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa ni. Orang bertakwa ni dia ada kecenderungan dia.
Dah ada dah. Orang yang jahat ni dah ada dah kecenderungan dia. Kalau kerja dia tu menipu dan dia tak boleh duduk kalau tak menipu. Hari ni duk fikir aku nak tipu siapa pula hari ni. Kan? Kerja dia. Itu antara ciri-ciri ahli neraka. Kecuali di akhir hayat dia bertaubat. Tapi jarang tuan-tuan. Jarang orang kalau dia daripada awal ni dia jahat kan. Penghujung dia jadi baik. Jarang. Ada bukan tak ada, tapi jarang. Dia nak penghujung jadi baik ni sekurang-kurangnya mungkin setahun dia dah berubah dah sebelum dia mati. Itu lain. Ni tak berubah langsung, tiba-tiba saat mati tu nak jadi baik. Tak ada lah tuan-tuan. Tak ada macam tu. Dia berubah daripada awal, okey, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan kena tengok balik, cek balik kecenderungan kita ke arah mana. Kalau tuan-tuan puan-puan, saya tak ada masalah lah. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan memang cenderung kepada benda-benda yang baik. Kan? Kalau tidak, tak datang solat subuh ni. Sebab orang solat subuh ni orang hebat-hebat, tuan-tuan. Orang hebat-hebat. Orang yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala. Sebab siapa yang datang solat subuh berjemaah, dia akan apa? Dihapuskan senarai namanya daripada senarai nama orang-orang munafik. Tuan-tuan, puan-puan bukan lagi orang munafik. Cuma kena istiqamah. Kena istiqamah. Dia datang subuh ni, tak kira lah tuan-tuan datang masjid ni ke masjid lain ke, tapi istiqamah itu menunjukkan bahawa tuan-tuan telah dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada senarai nama orang-orang munafik. Kecenderungan. Ada orang masa ni masih lagi sedap tidur. Walaupun umur dia dah banyak, kan? Walaupun umur dia dah banyak, tapi dia masih lagi sedap tidur masa ni. Tak nak subuh. Subuh tu bukan tak nak solat berjemaah. Solat pun tak. Kan? Dah tua dah, masih lagi pakai seluar pendek. Tu waliyazubillah min zalik. Itu tanda-tanda su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Syekh Nuruddin Marbu Banjar Al-Makki, dia kata antara tanda-tanda kesudahan yang buruk ialah seseorang itu menggunakan masa ataupun tempat yang mulia ke arah kejahatan. Bulan puasa, orang semua berpuasa, kan bulan puasa tu adalah masa yang mulia. Allah tutup dah pintu neraka, tapi dia masih lagi berjudi. Kan? Dia berusaha nak buka pintu neraka, padahal Allah tutup pintu neraka. Itu antara tanda-tanda su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Jadi tuan-tuan, Allah kata dalam ni, kul azalika khairun am jannatul khuld. Apakah neraka sa'ir itu lebih baik ataupun syurga yang kekal abadi yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu lebih baik? Kanat lahum jazaa'an wa masira. Adalah syurga yang disediakan untuk orang bertakwa ni sebagai balasan tempat dan tempat kembali. Jazaan, dia terjemah apa? Dan menjadi balasan, wa masira, dan tempat kembali bagi mereka. Tuan-tuan, dalam syurga ni Allah Ta'ala cerita banyak ayat Quran yang menceritakan tentang syurga. Sama dengan neraka. Dalam menguraikan ayat ini, Imam Sya'rawi dia sebut dalam surah Al-Bayyinah, kita baca apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Lepas tu Allah sambung lagi, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah.
Apa maksud dia tu? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang kafir di kalangan ahli kitab. Ahli kitab ni tuan-tuan, kalau istilah bahasa sekarang adalah golongan intelektual. Golongan cerdik pandai yang ada PhD, bukan satu PhD, ada 7, 8 PhD. Kan? Cerdik pandai tapi kafir. Kan? Zaman sekarang jangan heran tuan-tuan. Aku heran tengok doktor ni. Kenapa sesat? Kenapa keluarkan kenyataan pelik-pelik? Kan? Ilmu lain, iman lain tuan-tuan. Ada ilmu tak semestinya dia tu beriman dan ikut apa yang dia belajar tu. Tak semestinya. Kan? Jadi Allah dah sebut dah dalam surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru. Ramai di kalangan ahli kitab, intelektual ni jadi kafir. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, kalau tengok orang bertitle doktor, boleh nak ikut, tapi selagi mana dia ikut agama Allah, ikut lah. Kalau nampak dia menyimpang daripada agama Allah, tuan-tuan, tak boleh pakai dia. Tak boleh pakai. Walaupun dia pakar, segala pakar sekalipun. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, dan orang-orang musyrik fi nari jahannam khalidina fiha, akan berada di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Ulaika khairul bariyah. Lepas tu Allah kata apa tuan-tuan? Jazauhum. Kan? Jazauhum. Kataan kat sini pun ada jazaan. Jazauhum inda rabbihim. Ganjaran mereka, orang-orang yang beriman, beramal soleh, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Di sisi Tuhan mereka. Apa benda? Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Syurga. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal dalam syurga itu untuk selama-lamanya. Jazaan, ganjaran daripada Allah Ta'ala. Kita tuan-tuan dapat bonus. Ganjaran ni bonus lah. Kan? Bonus. Dapat 700. Menjawab awam dapat 700 ringgit. Tu pun ya Allah, syukur ya amat lah. 700 ringgit. Kan? Baru keluar dalam TikTok, syarikat saya lupa, syarikat di China ke negara luar lah, bukan Malaysia. Dia bagi bonus tuan-tuan kepada pekerja dia kerana dia dapat untung besar. Dia bagi bonus berapa? 4 tahun bonus tuan-tuan. Bukan setengah bulan gaji, bukan sebulan gaji, bukan 6 bulan gaji, tetapi 4 tahun gaji dia bagi tuan-tuan. Tuan-tuan kali lah. Kalau tuan-tuan gaji 5,000 sebulan, kali 4 tahun berapa? Bukankah dalam, kalau 5,000 sebulan, setahun 60,000. Kan? Setahun 60,000. Kali 4 lah. 240,000 bagi. Ya Allah. Bonus 240,000. Kita kata dahsyat gila. Tapi Allah jazaan, ganjaran daripada Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Bayyinah Allah kata apa? Apa ni? Khalid ulaika hum khairul bariyah. Tu nak tadi boleh baca, ni tak boleh baca dah. Aduh. Jazauhum inda rabbihim. Ganjaran mereka adalah datang daripada Allah Ta'ala. Kalau manusia boleh bagi bonus 4 bulan gaji, 4 tahun gaji, kan? Allah Ta'ala lagi bulan puasa Allah nak bagi 1000 bulan. 4 tahun sama dengan berapa tuan-tuan bulan? Baru 48 bulan. Kan?
4 tahun 48 bulan. Allah bagi kat kita untuk puasa. Setiap kali puasa 1000 bulan. Allahu Akbar. Tengok ganjaran Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan. Kemudian kanat lahum jazaa'an wa masira. Ganjaran syurga dan tempat kembali. Allahu Akbar. Duduk atas muka bumi ini tak kaya sangat, kan? Tapi mati disediakan syurga, istana, mahligai yang dibuat tiang-tiang dia daripada permata, kan? Allahu Akbar. Tiang-tiang yang besar tu daripada permata. Tuan-tuan kalau pergi ke Masjid Seri Sendayan tu, kan, tengok dia punya design, dia punya besar masjid tu, Masya Allah. Mula-mula saya sampai kat situ, ya Allah, aku ni macam masuk syurga dah, kan? Duduk dalam tu, tengok dengan ukiran dia semua, dengan kapet dia, kan? Masya Allah. Tu dunia, tuan-tuan. Akhirat esok lagi dahsyat daripada tu, tuan-tuan. Sebab saya ulang balik yang Allah bagi tahu kepada orang yang terakhir keluar daripada neraka. Orang terakhir yang keluar daripada neraka ni Allah keluarkan. Kemudian bila dia keluar, lalu Allah bagi tahu, Allah tanya dia, pernah tak kamu dengar semasa hidup kamu orang yang paling kaya sekali? Orang yang paling kaya sekali. Pernah, dia kata, pernah dengar. Lalu Allah kata, aku bagi pada kamu, wahai manusia, wahai hamba-Ku, 10 kali ganda kekayaan tersebut sebagai ganjaran syurga. Itu manusia terakhir keluar daripada neraka. Lepas pada dia tak ada dah. Tak ada dah orang keluar. Tuan-tuan, sekarang yang paling kaya, antara yang paling kaya lah, yang di India tu, yang buat rumah dia 27 tingkat. Nilai dia tak silap saya dalam 6 bilion. Tuan-tuan boleh tengok balik lah. Dia punya kos pembinaan rumah dia tu dalam internet. Ada dalam internet. Allah. Rumah saja 6 bilion, tuan-tuan. Dan syurga esok Allah bagi 10 kali ganda. Itu manusia terakhir. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan puan-puan bukan manusia yang berada dalam neraka. Lagilah ganjaran Allah Ta'ala tu, kan? Jazaan wa masira, tempat kembali, tuan-tuan. Balik jumpa Allah Ta'ala, Allah hadiahkan syurga yang terlalu besar pada kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kemudian Allah kata apa? Saya baca last ayat 16 tu. Lahum fiha ma yasha'una khalidin kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Maksud dia, lahum, bagi mereka, orang yang baik-baik ni, orang yang ikut Nabi, orang yang tak lawan Nabi, ma yasha'un, apa yang mereka kehendaki. Yasha'un, mereka kehendaki. Masuk syurga tu, apa yang kita nak? Tuan-tuan, atas muka bumi sekarang, kalau tuan-tuan buat rumah tu, apa yang tuan-tuan nak dalam rumah tuan-tuan? Aku kalau boleh nak ada eskalator dalam rumah, contohlah, kan, tempat mendarat heli ke apa ke, kan. Dan rumah aku ni semua automatik, kan. Kita nak macam tu, yang canggih-canggih, yang hebat-hebat, kan. Ma yasha'un, masuk syurga tu, hak tu yang kita lintas, Allah bagi berganda-ganda lebih daripada apa yang kita nak. Ma yasha'un. Subhanallah. Dahsyatnya ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kata kana khalidina, mereka kekal abadi. Takkan keluar dah, tuan-tuan. Duduk dalam syurga tu dengan nikmat ganjaran daripada Allah Ta'ala, kekal selama-lamanya. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Dia terjemah, adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan. Jadi janji-janji Allah tu boleh dituntut. Dalam terjemahan saya, dituntut, kan?
Allah janji pada kita syurga. Jadi bila masuk syurga tu boleh tuntut. Tapi tak dan kita nak tuntut, tuan-tuan. Allah dah bagilah segala-gala yang kita nak. Kan? Segala-gala yang kita nak tu Allah dah bagilah. Cuaca dalam syurga disebut dalam surah Waqiah, apa ni? Dia tak ada matahari. Matahari tak ada. Yang ada cahaya je. Cahaya je yang ada. Bulat matahari tu tak ada. Macam kita sekarang, kita tengok pukul 1 terpacak atas kepala kita matahari. Panas ya amat. Tak. Dalam syurga matahari tak ada. Tapi cahaya matahari ada. Cahaya matahari ada menyebabkan rasa suhu dalam syurga tu adalah suhu yang paling nyaman, tuan-tuan. Tak sejuk, tak panas. Tak sejuk dan tak panas. Wah, itu suhu dia. Kita kadang-kadang pasang aircon kat rumah sampai kena pakai jaket. Kan? Sejuk sangat aircon. Tak, dia tak ada. Sejuk yang menyengat pun tak ada, panas yang menyengat pun tak ada dalam syurga. Seronok sangat suasana dia, tuan-tuan. Dia punya udara. Allahu Akbar. InsyaAllah itu akan menjadi milik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya rasa cukup sekadar tu untuk pagi ni. Harap kita semua kekal untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pesan-pesanlah kepada ahli keluarga kita jangan sekali-kali terlibat dengan orang yang menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu